sahabat Nabi Mus'ab bin Umair, dahsyat punya ujian kena dekat dia. Dahsyat punya ujian. Bagi dia tak apa. Dia nak keredaan Allah. Sampai Nabi tengok dia di Madinah, Nabi tengok dia susah tu, air mata Nabi derah. Pasal apa? Nabi teringat dia satu orang anak orang kaya yang hidup mewah tapi tinggal benda tu kerana nak kepada Islam, kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi tampilkan dia sebagai contoh kepada orang lain. Ni Mus'ab. Siapa boleh jadi macam Mus'ab? Tidak cukup dengan itu episod hidup dia, tak cukup dengan itu, tambah lagi. Tuan, yang kata syurga Allah ni mahal. Allah tak bagi senang-senang kepada siapa-siapa. Mus'ab berhak untuk mendapat syurga Allah. Hadis riwayat daripada Khabbab bin Al-Arat, dia kata apa? Kami berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam hati kami melainkan nabtaghi wajh Allah. Kami nak keredaan Allah ya. Kami tinggal Mekah, tanah tumpah darah kami, kampung laman kami tinggal. Kami ikut Nabi pergi ke Madinah. Kami tak ada harap apa pun, melainkan kami harap Allah redha kami. Wa wajaba ajruna 'ala Allah, dan kami yakin kata ada ganjaran, ada balasan di sisi Allah. Duk tunggu nak bagi kat kami. Wa minna man madha aw dhahaba lam ya'kul min ajrihi syai'a. Di kalangan kami yang hijrah sama dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah ni, di kalangan kami ni ada yang tak ada merasa, tak ada nak merasa, tak ada nak tengok Islam jadi gemilang, tak ada. Hidup di Mekah penuh dengan penindasan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan tekanan. Hijrah mai ke Madinah dengan harapan ada sinar di Madinah. Bila sampai di Madinah, tak lama berlaku perang. Dia mula dengan perang Badar, dia ikuti dengan perang Uhud, diikuti dengan siri-siri peperangan. Jadi nak rasa duduk dalam Islam yang selesa ni tak ada rasa. Duk bergelut dengan perang. Dan di kalangan kami ni yang hijrah daripada Mekah ke Madinah bersama dengan Nabi ni, ada yang mati macam tu aja, tak ada nak rasa nikmat kesenangan dunia kerana ikut Islam ni, tak ada. Dia kata kana minhum Mus'ab bin Umair. Dia kata di antara yang tak ada nak rasa ni ialah sahabat kami Mus'ab bin Umair. Orang sebut nama dia, tuan-tuan. Orang sebut nama dia. Pasal apa? Pasal pengorbanan dia sangat dahsyat. Tinggal kesenangan, duk ada depan mata dah, duk nak masuk dalam mulut dah kesenangan. Mak dia orang kaya dan memang kekayaan tu dia yang akan warisi. Dia tinggal. Kok nak dapat kesenangan selepas masuk Islam, tak ada nak dapat kesenangan. Dia sudah syahid di dalam perang. Kata Khabbab, dia kata Mus'ab syahid ketika perang Uhud. Lam yatruk illa namirah. Hari dia mati syahid tu, tak ada apa. Mereka yang ada hanyalah satu namirah, kain selendang. Namirah ni maksudnya rimau, kain selendang belang. Itu saja yang ada. Kunna idza ghattayna biha ra'sah kharajat rijlah. Bila dia syahid dalam perang Uhud, bila kami nak kebumikan dia, kami ambil kain burdah dia tu, bila kami tutup kepala dia, kaki nampak. Wa idza ghuttiya biha rijlahu, bila tarik kain tu tutup kaki, kharaja ra'suh, kepala pula nampak. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam ghattu biha ra'sah. Nabi kata dekat sahabat-sahabat yang duk urus mayat-mayat syuhada perang Uhud ni, Nabi kata apa? Nabi kata kain tu tutup muka dia. Wa ja'alu ala rijlihi idkhir. Ambil rumput idkhir, tutup kaki dia. Kaki tutup dengan rumput dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semua ulama kata apa? Ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 23 sebiji untuk Mus'ab bin Umair. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Tu ayat Quran tu. Maksud dia apa? Di kalangan orang-orang yang mengaku beriman ini, rijalun sadaqu ma 'ahadullah. Ada orang-orang yang depa ni menepati janji depa dengan Allah.
Kita ada ni, ramai ni. Kita semua berjanji dengan Tuhan. Masa dalam alam ar-ruh, Quran berkata, roh kita dalam perut mak kita dah ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita ni, Quran cerita balik kat kita, pasal kita tak ingat. Quran cerita balik. Hampa dulu masa di alam ar-ruh, duduk dalam perut mak, Tuhan sudah tanya roh hamba dalam perut mak, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan hamba? Qalu bala syahidna. Semua kita jawab, bahkan kami naik saksi. Allah, engkaulah Tuhan kami. Semua kita ni beranak keluar mai, daripada kecil jadi besar. Dalam semayang pula dah kita berjanji dengan Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagi sekali kita janji dengan Tuhan. Tiap-tiap hari sehari 5 kali duk berjanji. Semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku kerana-Mu ya Allah. Tapi kita mungkin janji. Tapi di kalangan kita ni ada orang yang Allah saja tahu. Ada orang yang minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ada di kalangan orang yang beriman ni yang mereka berjanji dengan Allah. Mereka akan menepati janji yang mereka buat dengan Allah. Faminhum man qadha nahbah. Tuhan kata, tapi ada di kalangan orang yang berjanji ni, akhirnya mereka syahid di dalam peperangan. Mereka mati dalam mempertahankan janji, mereka mati. Wa minhum man yantazir. Ada yang berjanji dan tak mati, tapi dia masih lagi menunggu untuk nak menepati janji yang dia buat dengan Allah. Wa ma baddalu tabdila. Sekali-kali mereka tidak akan ubah janji mereka dengan Allah. Ada orang-orang yang pious. Orang putih kata pious. Dia memang betul dia dengan agama ni, dia bukan main-main. Ada, Tuhan kata. Dan orang-orang macam ni, dia menunggu masa untuk nak membuktikan janji dia dengan Allah itu betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni. Kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Kalau betul Islam hak ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ni kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ni kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duduk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi yang kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa masih kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure
posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provok orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji. Musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis. Cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk menghadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis. Hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan. Umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita pemutih hadut ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang putih kata apa tuan-tuan? Ini orang putih. Orang putih kata when you forgive, you don't change the past, but you change the future. Dia kata when you forgive, kalau kita ada sifat pemaaf, bukan nak bergaduh dengan orang, pemaaf. Melebih korang apa tak apa, kita boleh buat muka manis, kita boleh pisau tangan salam, kita boleh goncang lagi kuat lagi, kita boleh peluk dia, kita nak buang permusuhan. Orang putih kata when you forgive, kalau hang satu orang yang pemaaf, you don't change the past. Dia kata kalau hang satu orang yang ada sifat pemaaf, benda hak lepas hang tak boleh ubah. Hak lepas jadi dah. Bukan boleh ghostan hidup pemutih, tak boleh. Kalau hang ada sifat pemaaf, you don't change the past. Hang tak ubah benda yang dah berlalu, but you change the future. Tapi kita mengubah masa depan. Kita dengan dia ada cerita dulu. Sudah aksiden remuk dengan dia ni. Kita ada sifat pemaaf. Ke depan kita dengan dia boleh baik, boleh elok balik. Jadilah satu orang yang pemaaf. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata-kata terakhir orang putih dia kata apa? Give 1,000 chances to your enemy to become your friend. Satu orang musuh kita, kita bagi 1,000 peluang dekat dia untuk dia jadi kawan kita. Dia musuh kita, kita bagi 1,000 peluang dekat dia untuk dia ubah jadi kawan kita. Jangan hukum dia, jangan jauhkan dia daripada kita. Kita buat baik dengan dia, itu kita bagi peluang dekat dia. 1,000 peluang kita bagi untuk dia jadi kawan kita. But never give a single chance to your friend to become your enemy. Tapi kalau kawan hang jangan bagi sekali pun peluang untuk dia jadi musuh kita. Dia kawan kita, forever friend. Sampai bila-bila kita jadi kawan. Sampai mati, sampai akhirat esok, aku nak jadi kawan hang. Kita kata kat dia. Kita tak mau musuh dengan dia, kita tak mau buang dia daripada hidup kita. Kita kata dekat dia, sampai bila-bila, forever, hang kawan aku. Dan aku akan buktikan kata hang kawan aku. Kalau ada siapa main duk cerca kata lebih kurang dekat hang, depan aku akan pertahankan hang. Pasti aku kenal hang. Boleh ada ke kawan macam ni tuan-tuan? Oh, dalam 1,000 kalau ada seorang syukur, terima kasih kepada Allah. Satu orang kawan. Bukan buktikan persahabatan itu dengan cakap, tapi dia buktikan dengan action. Dia kata kita kawan dia, dia memang kenal kita, dia tahu hati budi kita. Kalau ada satu orang hidup cakap tak elok tentang kita depan dia, dia akan lawan tuan tu habis-habisan. Hang tak kenal, aku kenal dia. Kita pun macam tu dengan dia. Kita kenal dia, kita tahu dia orang baik cerita benda tak elok, kita akan pertahankan dia.